Boleh buka kan? Hah? Boleh. Boleh ya? Apa ini? Telinga. Oh, telinga ya? Tak ulang sikit. Ya lah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila rusulina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Kama ila rusulina Abdullah bin Musa sallallahu alaihi wasallam muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali wa jami' sadatina al-ba'ali kafat ibadillah wa salihin. خصوصا صاحب المال والكتاب سنة الإمام الغزالي وأصول المسنة وشأن من الحلو والأكمين أن الله من درجات الجنة أن الله كثر مثوباتهم وضعف حسناتهم وجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم بالأسرار في الدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغاشرهم برحمة المغفرة أن الله ينصر الإسلام والمسلمين أن الله يرفع علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سبيل وجعلنا من الناصرين الناشرين لشريعة المسلمين بخير ولطف وعافية. أن الله يحفظنا وأهالنا أولادنا وكل ما أنعم بعليهم وجعلنا أجمعين في أحسن الأحوال في الدنيا والآخرة. أن الله يبارك لنا في هذا شهر ربيع الأنوار على هذه النيات من صالح شهد الآخرة وما نوى بها صلافنا الصالحين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعدد علمك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. اللهم أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk salat secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk beriktikaf dalam masjid ini sampai waktu isyraq dengan membacakan kitab ulama salihin kita Sayyidina Imam Al-Ghazali. Maka alhamdulillah di atas nikmat dapat solat berjemaah di masjid. Mudah-mudahan Allah SWT tambahkan lagi, mudah-mudahan dengan sebab kita bersyukur Allah SWT tambahkan lagi dapat kita solat rapat-rapat. Alhamdulillah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi
sekarang saudara-saudara kita yang solat di sana dah boleh solat rapat-rapat kan. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat wabak ini, lalu kita dapat rapatkan saf kita, lalu rapatlah hati-hati kaum muslimin. Bila saf dijarak-jarakkan, bila saf di bengkang-bengkokkan, maka hati kaum muslimin pun akan bengkang-bengkok kan. Dan ternyata di musim-musim KP ni silap cakap sikit habis pecah hati kan. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT satukan hati kita, kekalkan kita dapat nikmat, dapat solat berjemaah di masjid. Solat berjemaah di rumah solat juga kan, tapi tak sama rasa dengan solat berjemaah di masjid. Dengan kuliah kat rumah dengar juga, kuliah online kan, tapi tak sama dengan duduk dalam majlis. Kalau kat rumah kita sambil macam-macam boleh sambil dengar kuliah, sambil macam-macam memasak ke apa ke, bagus juga. Tapi kalau dapat duduk kuliah dengan majlis, dengan hadir majlis maulid sambil dengan iktikaf, sambil dengan pakaiannya bersih, dengan berwuduk, dengan taharah, maka rasanya lain macam. Lain, tak sama. Bukan dengan sambil kita sambil itu dengar kuliah, dengar majlis maulid dan sebagainya, maka tak sama rasa dia. Tapi kebaikan juga, khair juga insya-Allah. Maka mudah-mudahan alhamdulillah. Dan kita berada dalam bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di negeri Johor masih belum boleh lagi kan. Belum boleh untuk buat maulid. Baru ni di Pahang alhamdulillah. Di Pahang dah boleh buat majlis maulid. Dan masya-Allah, bahkan Tuan Qardi sendiri menggalakkan untuk membaca maulid tiap malam. Kalau di masjid daerah di Jerantut, tiap malam Tuan Qardi buat majlis maulid di masjid daerah. Tiap-tiap malam di masjid daerah baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemuncaknya diambil malam 12 kan. Maka masya-Allah malam 12 dibuat maulid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pun di Johor akan dibenarkan untuk majlis maulid. Walaupun majlis maulid tak ada, tapi kita kena tetap sentiasa kan. Cuma itulah masalahnya, bila tak ada majlis, kita pun terikut jelah dengan suasana. Bila ada suasana baru kita bersemangat. Bila tak ada majlis, maka kita pun kuranglah nak berselawat, kurang nak ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umumnya begitulah. Tapi kalau siapa yang dapat kuat, maka ini masya-Allah orang yang spesial. Kalau tak ada majlis maulid pun dia tetap sentiasa di hati, sentiasa ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati, maka orang ni masya-Allah Tetapi umumnya manusia bila tak ada majlis, lupalah kan. Disebutkan sebab macam-macam benda disebutkan akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beritahu akhir zaman fitnah tu tak berhenti-henti, bertali arus lepas satu-satu fitnah yang masuk ke dalam hati, yang untuk melalaikan manusia daripada ingat Allah, yang mengajak manusia untuk buat maksiat itu audan bertali arus masuk ke dalam hati. Target dia masuk dalam hati lah kan, fitnah tu perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang mengajak kepada maksiat, perkara-perkara yang mengajak kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertali arus di akhir zaman. Bertali arus diserap oleh hati-hati orang-orang beriman bahkan orang bukan beriman pun fitnah pergi tak kat dia orang bersama orang bukan beriman lagi lah mereka pun diajak, mereka dah tak beriman, diajak supaya diseru supaya jadi lebih tak beriman, lebih jahat. Dah sedia jahat, mungkin jahatnya sikit-sikit, diajak untuk menjadi jahat yang lagi dahsyat. Bukan kita kata orang beriman aja yang diuji, bahkan orang yang tak beriman pun diuji supaya menjadi lagi jahat daripada yang ada. Daripada tak beriman boleh jadi orang baik, tapi tak nak orang-orang yang golongan-golongan yang yang satu lagi yang memang pengikut syaitan, dia tak nak manusia ni jadi baik. Kalau dia dah beriman supaya kufur, dah kufur tak beriman supaya jangan jadi orang kufur biasa-biasa, supaya jadi lagi jahat. Maka orang beriman dan orang tak beriman pun diuji
supaya menjadi lagi teruk kan. Jadi penyembah syaitan daripada dia tak beriman sekadar biasa disuruh supaya menjadi penyembahnya syaitan, jadi pengikutnya Dajjal wal-iyadzubillah. Maka begitu. Maka apa benteng kita sebagai orang beriman di zaman fitnah ini? Maka dengan sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa ingat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam hati. Maka ini yang dipesan oleh guru-guru kita. Yang dipesan oleh guru-guru kita, tanamkan dalam hati kita, hati anak-anak kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul berada dalam hati. Maka itu akan jadi benteng kubu yang kuat. Benteng kubu yang kuat yang boleh menghalang daripada fitnah-fitnah ini masuk ke dalam hati. Targetnya untuk masuk dalam hati. Maka orang yang ada ingat Allah, orang yang ada cinta kepada Allah, ingat Rasulullah, cinta Rasulullah, dia ada kekuatan, dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selamat daripada fitnah-fitnah yang ditujukan akan hati-hati manusia kan. Maka itu kita kena ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun majlis maulid tak ada, kita ikut live. Ikut majlis live banyak. Di KL semua dah boleh ada majlis maulid live. Maka kita ikut dan jaga adab, seolah-olah macam dalam masjid. Walaupun kita kat rumah, jangan pakai singlet aja. Tuan-tuan kat rumah sambil makan popcorn, makan apa kita ikut, maka rugilah kan. Khair dapat juga, barakah dapat juga, tapi dia tak dapat nak menghayati. Bila dia menghayati daripada awal sampai akhir maulid itu, maka masya-Allah macam langit dan bumi. Kalau dia tak hadir dengan orang yang hadir, sama tak? Tak sama. Walaupun orang yang hadir tu dalam keadaan lalai, tetap lagi baik daripada orang yang tak hadir kan. Orang yang hadir dalam keadaan lalai, ada majlis maulid, oh sedap dia baca qasidah, oh sedap dia begini-begini kan, oh sedap. Sekadar zahir saja, pun lebih baik daripada orang yang tak hadir. Tapi kalau orang yang hadir, dia menghayati tiap-tiap bait, maka masya-Allah dia umpama macam dalam majlis. Kalau dia jaga adab kan, dia pakai tutup aurat, ada wuduk, dan sejadah misal menghadap kiblat lagi kan. Walaupun online tapi dia jaga adab begitu. Maka daripada awal dia ikut majlis, alhamdulillah. Misal maulid yang dibaca apa, majlis maulid yang dibaca, alhamdulillahillazi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami dengan hamba-Nya Al-Mukhtar yang telah mengajak kami untuk beriman kepada Allah kan. Maka ini telah bersyukur atas nikmat Allah. Maka orang yang bersyukur atas nikmat Allah, berkumpul secara nyata ataupun berkumpul di alam maya. Berkumpul untuk apa? Syukur atas nikmat Allah. Sebab Allah bagi hidayah Islam. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Apa dia dapat? Allah turunkan rahmat mencurah-curah. Satu hari Nabi SAW tengok sahabat. Ada banyak riwayat yang lebih kurang. Satu hari Nabi SAW datang tengok sahabat buat apa? Kumpul-kumpul. Tanya sahabat buat apa ni? Ya Rasulullah, kami berkumpul, kami memuji sama-sama, kumpul kami puji Allah sebab Allah bagi kami hidayah atas nikmat Islam. Maka betul kamu kumpul ni? Ya. Maka aku lihat malaikat turunkan rahmat mencurah-curah. Berkumpul untuk puji Allah atas nikmat, maka mencurah-curah. Berkumpul untuk apa? Baca Quran, rahmat turun mencurah. Berkumpul untuk syukur atas nikmat. Dalam riwayat yang lain Nabi tanya, betul kamu duduk ni untuk ingat nikmat saja, bersyukur atas nikmat Allah, puji-puji Allah atas nikmat Allah? Ya. Sumpah demi Allah? Ya, ya Rasulullah. Bukan apa sebab apa aku minta sumpah ni, sebab aku tengok malaikat Allah Subhanahu taala membangga-banggakan, ataupun malaikat membangga-banggakan. Lebih kurang mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membanggakan orang yang berkumpul untuk bersyukur di atas nikmat, berkumpul untuk baca zikrullah, berkumpul untuk mengingat akan Allah Subhanahu taala, mengagungkan kebesaran Allah. Maka orang yang itu kan, orang yang bila berkumpul untuk begitu, maka Allah SWT turunkan rahmat.
Jadi kalau satu orang dia berkumpul online pun begitu hal keadaan dia, insya-Allah dia akan dapat pemberian yang sama. Dia akan dapat pemberian yang sama. Sebab ada hadis Nabi SAW yang lain, tidak kita sesungguhnya kita dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, tidak kita rentas naik bukit ini ataupun lembah-lembah ini, melainkan di Madinah itu ada para lelaki yang bersama dengan kita. Dia orang kat sana, dia orang kat Madinah tak dapat ikut, tapi kita rentas lembah-lembah, rentas bukit-bukit ini untuk apa? Sebab untuk berjihad, dakwah fi sabilillah. Dia orang bersama dengan kita. Pahala-pahala yang kita dapat, dia orang pun dapat. Dia orang kat Madinah tak ikut. Tapi sebab apa? Sebab hati mereka bersama kita nak ikut, tapi ada uzur. Uzur-uzur yang dibenarkan, maka mereka kat Madinah tak ikut kita, tapi pahala sama, tak kurang. Pahala sama, tak kurang. Maka kita mudah-mudahan bersamalah kan. Kita nak hadir tak dapat tapi kita ikut live. Boleh ikut live, apa yang kita boleh buat kita ikut live. Hati kita bersama mereka, hati kita hadir majlis bersama mereka, insya-Allah rahmat-rahmat Allah SWT yang turun pun kita akan dapat. Maka yang penting kita jaga adab majlis, kita jaga hati kita, maka insya-Allah kita akan dapat kan. Maka tapi itulah, tersedih ada juga orang yang pertikaikan buat majlis maulid, masih ada lagi kan golongan yang diadakan majlis maulid. Maka salahlah kan. Sebab Nabi SAW sendiri meraihkan hari kelahiran baginda SAW tiap minggu hari Isnin kan. Bahkan kita kena ingat Nabi. Kalau tak ada majlis maulid kita tak ingat Nabi, susah. Nabi SAW ingat kita tiap-tiap hari, tiap-tiap hari kan. Sentiasa ingat dengan kita. Nabi SAW ingat dengan kita sentiasa. Waktu hidup Nabi SAW terima dakwah, terima wahyu, Nabi SAW ingatkan kita. Tiap malam Nabi sekurang-kurangnya tiap malam kan, ada hadis Nabi begitu. Tiap malam Nabi SAW mendoakan kita. Tiap malam. Di waktu hidup Nabi SAW, tiap malam Nabi mendoakan kita. Doakan keampunan untuk kita, mintakan keselamatan kita, mintakan kebaikan untuk kita. Tiap malam. Itu waktu hidup Nabi SAW. Waktu dah wafat, di alam barzah pun sama kan. Hadis Nabi SAW itu, hidupku baik untuk kamu, matiku, wafatku juga baik untuk kamu. Sahabat-sahabat pelik, hidup kami ialah ya Rasulullah, hidup ialah kami, hidup ialah ya Rasulullah baik, tapi kalau mati, wafatnya Tuhan macam mana pula baik untuk kami kan. Nabi SAW beritahu hidup kita, kamu hidupku, kita boleh berbicara, bersoal jawab kan. Kamu dapat melihatku. Setelah wafatku, apa yang baik untuk kamu juga. Sekarang ni Nabi SAW dah wafat, apa yang baiknya? Tetap ada kebaikan, iaitu kalau setiap amalan kamu akan diperlihatkan kepadaku. Apa yang amalan kita buat? Kalau amal kamu yang baik, kamu berbuat taat, kamu ada majlis zikrullah, kamu ada majlis ilmu, kamu taat ibu bapa kan, kamu berbuat amal khair, ni mafhum lah kan, mafhum hadis Nabi, maka akan diperlihatkan padaku. Buat taat kamu, aku akan syukur kepada Allah, alhamdulillah atas taufik hidayah daripada Allah kepada umatku ini, maka dapat buat taat. Tapi kalau kamu berbuat maksiat, amal kamu diperlihat kepadaku akan maksiat kamu, maka aku akan mintakan ampun kepada Allah SWT untuk kamu. Walaupun Nabi SAW dah wafat, kita buat taat, Nabi akan gembira, Nabi akan bersyukur kepada Allah. Kalau buat maksiat, Nabi akan istighfarkan untuk kita. Maka hidupku baik untuk kamu, matiku juga baik untuk kamu. Ya ini, bila buat taat Nabi SAW bersyukur, buat maksiat, kalau kita buat maksiat, maka Nabi SAW akan mintakan istighfar. Maka hendaknya kita jangan buat maksiat. Ingat Nabi, kalau buat maksiat akan menyedihkan hati Nabi kan. Bukan di alam barzah saja Nabi SAW ingat kita, bahkan di padang mahsyar. Sampai bila Nabi SAW akan ingat kita? Sampai Nabi habis bagi syafaat, sampai tak ada kuota untuk bagi syafaat lagi. Daripada masuk syurga tanpa hisab, dah masuk syurga dah
Kan syurga tingkat bawah boleh naik tingkat atas, boleh masuk syurga first class. Ada orang yang timbangan amalnya sama-sama, dosa dan maksiat sama-sama nak masuk neraka, tak jadi masuk neraka. Nabi SAW beratkan. Ada orang yang dah masuk neraka, dikeluarkan daripada neraka dengan syafaat Nabi SAW. Sampai dah tak ada boleh bagi syafaat, barulah selesai tugas Nabi SAW. Kan? Maka daripada hidup Nabi ingat kita, dah wafat pun ingatkan kita, di padang mahsyar ingat kita, sampai semua orang dah hari tu pun Nabi SAW masih ingatkan kita. Tak patut kalau kita tak ingatkan Nabi SAW. Bahkan dimarah pula lagi, jangan ingat-ingat Nabi, jangan buat benda maulid. Sahabat tak ada buat pun. Bukan sahabat tak buat, sahabat setiap masa ingat Nabi SAW. Kan? Sahabat, bahkan sahabat mengajarkan anak-anak mereka akan sifat-sifat Nabi macam mengajarkan Quran. Dan sahabat-sahabat alim mengajarkan anak mereka yang tak sempat jumpa Nabi, diajarkan macam mengajarkan Quran. Sebab sahabat-sahabat ikut perintah Nabi SAW, alimu auladakum, cintakan Allah, cinta Rasulullah. Kan? Ajarkan anak kamu cintakan Rasul, cinta ahli keluarga Rasul, ajarkan mereka akan Al-Quran. Kan? Jadi itu, kita kena sentiasa ingatkan Nabi SAW setiap masa. Setiap masa ingat Allah, ingat Rasul dalam hati kita sebagai benteng kita dalam menghadapi fitnah zaman ini khususnya. Baik. Lalu kita sambung pembacaan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, jalan menuju jalan hidayah. Kan? Jalan menuju jalan hidayah ini kerja kita. Kerja kita untuk beramal dengan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Walaupun zaman-zaman Dajjal, walaupun zaman Imam Mahdi nak keluar ke, Imam Mahdi belum nak keluar ke, itu bukan urusan kita. Bila nak keluar tu, itu urusan Allah. Ada orang sekarang tak sabar-sabar nak keluar Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi keluar nak buat apa? Tak payah semayang ke? Semayang juga. Tak payah tundukkan mata ke? Tundukkan juga. Kalau Imam Mahdi dah keluar, maka apa nama? Ini tugas kita yang utama. Kalau kita buat kerja kita, Imam Mahdi keluar tak keluar, kiamat besar ke, kiamat kecil ke, kita akan pasti akan jumpa. Tak jumpa kiamat besar, kiamat kecil, tiap-tiap orang akan jumpa. Yakni kematian. Kan? Bahkan kalau meninggal dahulu pun lebih baik daripada bertemu dengan zaman Dajjal. Kan? Meninggal dahulu lebih baik daripada bertemu dengan zaman Dajjal. Kerana apa? Kerana huru-haranya berapa ramai manusia akan menjadi pengikut Dajjal. Alhamdulillah. Maka itu. Baik, lalu kita sambung dengan pembacaan dari kitab Bidayatul Hidayah, bersambung dengan fasal menjaga telinga. Kalau ikut tempat tanda saya, menjaga mata. Akhir menjaga telinga. Wa Syekh Musannif rahimahullah taala nafa'na bihi bi 'ilmi fi darain ila anqal. Menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara-perkara bid'ah. Daripada mendengar perkara bid'ah atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau dapat mendengar akan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hikmah-hikmah para awliya. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengarkan akan maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu. Maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya. Dan janganlah engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata sahaja, tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innal mustami'a syarikul ghail wa huwa ahadul mughdabain. Artinya, sesungguhnya orang yang mendengar seseorang yang mengumpat orang lain adalah bersekutu di dalam dosa dengan orang yang berkata itu, dan dia juga dikira salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Baik. Lalu Sayyidina Imam Al-Ghazali setelah membicarakan tentang bahagian yakni meninggalkan maksiat, bahagian untuk meninggalkan maksiat zahir, maka di sini sebutkan maksiat zahir, bahagian daripada bagaimana seorang itu boleh untuk meninggalkan maksiat. Sebelum ini telah dinyatakan bahawa dengan mengingat Allah, sentiasa mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa hadir hati bersama Allah setiap saat. Bahkan itu dikatakan tidak dinamakan sufi melainkan Ibn Wagad. Tidak namakan seorang itu seorang yang sufi, ahli tasawuf. Apa itu ahli tasawuf? Orang yang nak menjaga kebersihan zahir dan batinnya, dan atas beberapa takrifan, maka tidak dinamakan seorang itu seorang sufi melainkan menjadi Ibn Wagad. Yakni apa Ibn Wagad? Yakni anak kepada waktunya, yakni setiap waktu, setiap saat dia dijaga, setiap saat dia dia akan jaga akan zahir dan batin dia daripada perkara-perkara yang mengotorkan. Yakni apa yang mengotorkan? Maksiat, ataupun benda makruh, ataupun benda khilaful aula. Itu hendaknya kita berusaha untuk menghindarkan diri daripada benda yang haram, kemudian jaga kesucian diri zahir dan batin daripada benda yang makruh, dan khilaful aula pun tinggalkan. Maka itu yang lebih baik. Khilaful aula pun kita jaga untuk hindarkan. Benda yang haram itu dah tentu wajib. Benda yang makruh pun kita usaha. Sebab apa? Sebab jangan sampai kita bermudah-mudah, beringan-ringan memandang ringan akan sesuatu perbuatan maksiat itu. Kerana kata-kata yang masyhur kan, apa dia? Orang yang meringan-ringankan, memandang remeh akan meninggalkan adab yang baik. Orang yang meremehkan, meninggalkan adab akan ditimpa dengan meringankan sunnah, benda perkara yang sunat. Orang yang biasa meninggalkan adab makan, adab akhlak yang baik, kalau dia bermudah-mudah meringankan, alah ni adab je, cuma adab je, bukan wajib pun, bukan haram pun, cuma adab saja. Orang yang meringan-ringankan, memandang remeh, meninggalkan adab, akan ditimpa dengan meringan-ringankan sunat, benda yang sunat. Orang yang meringan-ringankan sunat, awak tak solat ini ke? Solat ba'diyah ke? Alah sunat je. Awak tak puasa ni ke? Alah sunat je. Kan? Sunat makat ni kan? Alah sunat je. Sunat makat pun sunat je, bukan sunat wajib, bukan wajib. Orang yang meremehkan sunat akan ditimpa dengan meninggalkan wajib. Orang yang meremehkan yang wajib akan ditimpakan dengan apa dia? Su'ul khatimah wal iyad billah. Maka berat. Maka kita kena usaha untuk jangan sampai meremeh-remehkan yang wajib, apatah lagi dengan benteng sesuatu tu benteng. Macam baru ni orang dah biasa, sebagian anak-anak muda dah biasa tak solat Jumaat. Akhirnya merasa ringan, tak solat Jumaat pun tak ada apa-apa. Tak malu pula dah. Dah tak malu dah. Sebah kalau kat sana. Tak solat Jumaat sebab dah terbiasa meringan-ringankan kan. Maka begitu, jangan sampai meringan-ringankan. Maka kita kena jaga kebersihan jiwa kita, zahir, anggota zahir kita dan anggota batin kita daripada perkara maksiat yang haram, yang makruh, yang khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Dia tak makruh, dia benda yang sebaiknya ditinggalkan, tapi tak sampai makruh kan. Maknanya perkara yang tak disukai oleh Allah lah kan. Tapi apa ni sebaiknya ditinggalkan. Nak kata makruh tak makruh. Makruh kalau kita tinggal dapat pahala. Khilaful aula tinggalkan tak dapat pahala, tetapi lebih baik ditinggalkan. Jadi itu kan. Maka menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara yang bid'ah.
Jangan telinga kita mendengar perkara yang bid'ah. Apa itu yang dimaksudkan bid'ah? Di sisi ulama kita ataupun Imam Syafi'i, maka apa bid'ah tu apa dia? Perkara yang baru. Perkara yang baru yang ada yang tercela, ada yang terpuji. Seperti mana sunnah itu apa dia? Sunnahnya jalan, maknanya ada jalan yang sayyi'ah, ada jalan yang hasanah kan. Jadi apa itu bid'ah yang terkeji, yakni benda yang baru yang tak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang baru yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma' ulama, bertentangan dengan qiyas, maka itulah bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Kalau benda itu baru yang tak dibawa oleh Nabi tapi selari dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah hasanah kan. Bid'ah hasanah seperti apa? Seperti majlis maulid, seperti dibukukan Al-Quran. Zaman Nabi tak ada buku Al-Quran, baru-baru nak dibukukan Al-Quran, Sayyidina Umar, sahabat minta bagi idea pada Sayyidina Umar, kita bukukan Al-Quran. Hafiz Quran ni ramai dah meninggal, dah wafat, syahid peperangan. Sayyidina Umar kata ini Nabi tak pernah buat. Lama-lama dapat taufik, dapat disedarkan, ya betul juga. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun mula-mula tak boleh, Nabi tak pernah buat dibukukan Al-Quran ni kan. Maka akhirnya setelah lama di muzakarah, akhirnya setuju kan. Maka dibukukanlah Al-Quran. Pada awalnya pada pandangan macam bid'ah sebab Nabi tak pernah buat, tapi setelah direnung kemudian maka ianya adalah perkara yang kalau tak dibuat akan habis kan. Maka dibuat, maka itu bid'ah yang wajib. Maka sebagai ulama, Imam Ibn Hajar bahagikan bid'ah kepada 5. Ada bid'ah yang wajib seperti dibukukan Al-Quran kan, bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang sunat seperti majlis maulid. Kalau tak dibuat majlis maulid, umat akan hanyut, lupa Nabi langsung, sibuk nak main game. Budak-budak muda sekarang 24 jam main game saja kan. Macam-macam lah gamenya. Ada yang sibuk nak itu dan ini. Hasil kalau tak dibuat majlis, maka tak dibacakan maulid, maka akan tak ingat. Dan maka itu ulama daripada zaman awal dimulakan majlis maulid kerana umat dah mula jauh daripada ingat Nabi. Semua ulama setuju, majoriti ulama semua setuju. Bila muncul ulama yang anti maulid ni, ujung-ujung zaman ini. Ujung-ujung zaman ini, zaman dah dekat nak zaman Dajjal, barulah ada ustaz-ustaz, tokoh-tokoh ini yang anti maulid, kata mini maulid bid'ah. Tidak. Ini bid'ah yang sunat, bahkan boleh jadi wajib. Kalau tanpa majlis maulid tak cinta Nabi, tak ingat Nabi, maka sebagai ulama kata boleh jadi wajib. Syekh Abdul Rahman Dawi'i kata walau aminna li kulli yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun kita buat majlis maulid tiap-tiap hari pun, misal kata maka masih wajib lagi. Masih wajib lagi. Jadi itu yang dimaksudkan bid'ah, yakni benda baru yang bertentangan syariat, itulah bid'ah yang sesat. Tapi kalau benda baru selari dengan syariat, maka ianya boleh jadi bid'ah yang wajib atau bid'ah yang sunat kan. Bid'ah ada bid'ah wajib, bid'ah sunat, ada bid'ah harus kan. Ada bid'ah yang harus. Seperti apa bid'ah yang harus? Banyaklah benda-benda bid'ah harus. Ada benda bid'ah yang makruh. Seperti apa bid'ah makruh? Berlebih-lebihan dalam makanan. Zaman Nabi cuma makan satu hari je. Satu hari makan, tak makan pagi, tak makan siang, makan malam. Tak makan malam, makan siang. Kan? Sayyidah Aisyah mengatakan bid'ah yang pertama berlaku setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan satu hari 2 kali. Bid'ah tu. Nak tinggalkan bid'ah jangan makan. Makan 1 kali sehari je. Boleh. Kan? Itu bid'ah. Bid'ah yang makruh, berlebih-lebihan makanan kan. Berlebih makan, berlebih pakaian, berhias-hias, bijet, berlantaikan pasir je. Ini lawa-lawa, ada ikon, ada kipas kan. Ini bid'ah kan. Bid'ah yang kalau ulama dulu kata ini makruh kan. Ada hias-hias ni makruh, ulama dulu kata. Tapi ulama kemudian kata kalau kita tak letak ikon, tak letak kapet yang lawa-lawa misal, kan, tak letak aircon, tak letak kapet lawa, tak ada kipas kan, agak-agak apa jadi? Orang masing-masing kat rumah ada aircon sekarang. Dulu susah, ini setiap bilik ada aircon, kat dapur pun ada aircon
Orang lagi suka duduk kat rumah, pergi masjid lantai tanah, pergi masjid aircon pun tak ada. Oh, ni bid'ah ni kan. Maka orang akan tak pergi masjid lah. Maka ulama kata ini bid'ah yang terpaksa. Bid'ah yang terpaksa. Pada hukum asal berlebih-lebihan hiaskan masjid makruh kan. Tapi untuk supaya umat ini tak itu rumah masing-masing lagi lawa, lagi aircon, lagi selesa, maka untuk jaga keselesaan ini bid'ah yang terpaksa, maka tak jadi makruh lah, tak jadi makruh kan. Supaya untuk menggerakkan orang untuk beriktikaf di masjid kan. Aircon tak ada, kipas tak ada, panas berpeluh siapa sanggup nak beriktikaf kan. Maka begitu. Itu bid'ah. Bahasa bid'ah ada 5 kan. Bid'ah ada 5. Bid'ah yang wajib, sunat, harus, makruh, ada bid'ah yang haram, banyaklah kan. Sembahyang subuh ni 2 rakaat je, apa kata kita tambah 3 rakaat, 4 rakaat, itu maka bid'ah yang haram, kerana benda baru yang bertentangan dengan syariat kan. Baik, maka hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah, yakni benda baru yang bertentangan syariat, atau seumpamanya, atau perkataan jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut kejahatan orang lain. Maka itu semua adalah benda maksiat. Jangan dengarkan. Jangan dengarkan benda bid'ah. Jangan dengarkan benda bid'ah, jangan mendengarkan perkataan yang jahat. Jangan itu, kerana itu semua akan boleh mengeraskan akan hati. Mendengar lagu-lagu yang lara, mendengar lagu-lagu yang lara pun boleh mengeraskan hati. Mendengar benda yang sia-sia, dosa tak dosa. Misal benda sia-sia yang tak ada dosa, misal benda sia-sia yang tak ada dosa, benda yang fudul, tak ada apa-apa, tak ada dosa, tak ada pahala pun tak ada, saja dengar benda itu pun lama-lama boleh mengeraskan hati. Maka kena jaga pendengaran kan. Inna sam'a wal fuad, inna sam'a wal basara wal fuad. Maka itu, atau mendengar perkataan yang jahat. Ya, perkataan yang jahat lagi lah, perkataan yang lucah, perkataan yang tak senonoh dan sebagainya. Maka jangan didengarkan. Bila didengarkan maka akan melekat dalam hati, maka akan mengeraskan hati kan. Dan sia-sia atau menyebut kejahatan orang lain, maka itu benda yang berdosa. Benda yang sia-sia pun jangan didengarkan, kerana itu semua akan mengeraskan hati. Maka jagalah telingamu daripada mendengar perkara itu kan, perkara-perkara ini. Satu orang solihin merasakan berat untuk beribadah, atau merasa tak lazat dalam beribadah, tanya dengan gurunya ataupun tanya dengan orang soleh yang lain, apa sebab agaknya susah betul nak beribadah, ataupun tak beribadah rasa berat, terpaksa maknanya, ataupun tak merasa lazat dalam beribadah. Lalu diberikan nasihat supaya jaga pendengaranmu, jaga lidahmu daripada cakap ataupun mendengar benda yang sia-sia. Dosa tak dosa, tapi berlebih, cakap berlebih, tak ada benda faedah kan. Cakap benda yang tak berdosa tapi tak ada faedah, tak ada kebaikan dunia akhirat, tak ada. Saya je bercakap aja atau mau mendengar aja. Maka jaga tu, maka apa akan itu saja puncanya, tak rasa manis dalam beribadah, ataupun punca berat untuk ibadah. Maka itu sebab kena jaga. Itu sebab sebagian solehin pakai serban tutup telinga. Orang sufi, sebagian sufi pakai serban tutup telinga dulu, sebab tak nak dengar perkataan manusia sibuk dengan ibadah. Tapi kalau ahli fiqh pakai serban, kena buka lah, sebab dia nak dengar masalah, nak ambil ilmu kan. Sebahagian orang dia ahli fiqh, ahli hadis, dia pakai serban buka telinga. Ada yang pakai separuh. Saya pakai serban pun macam-macam cara kan. Guru-guru kita di sana pun ada berbagai cara. Ada yang tutup telinga sebelah nak dengar perkataan manusia, sebelah nak dengar ilmu ataupun untuk dengarkan perkataan manusia yang bersoal jawab, setengah lagi tutup supaya tak sibuk mendengar yang lain-lain. Walhasil begitu. Maka kita kena jaga pendengaran kita.
Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah untuk engkau dapat mendengarkan akan Al-Quran. Selalulah dengar akan Al-Quran. Kerana dengan mendengarkan akan Al-Quran akan menguatkan akan iman. Alladhi ayat surah idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Di antara asbab untuk kuat iman dengarkan akan ayat Al-Quran. Dengarkan ayat Al-Quran. Al-Quran, iman boleh meningkat, iman boleh menurun. Iman yakin boleh meningkat dan menurun. Di akhir zaman iman boleh hilang pula lagi. Pagi beriman, petang kufur. Ya Alhamdulillah. Maka begitu keadaan iman, boleh naik, boleh turun. Apa yang menyebabkan iman naik? Di antara sebab yang paling kuat ialah dengan mendengarkan akan ayat Al-Quran dan tadabbur akan ayat Quran. Di antara sebab untuk kuatkan iman. Nombor satu, Imam Haddad letakkan dalam kitab beliau. Ada 3 Imam Haddad letakkan dalam kitab beliau 3 jalan untuk kuatkan iman, yakin. Nombor satunya mendengarkan akan firman Allah SWT dalam Al-Quran, tadabbur akan ayat-ayat Al-Quran, tadabbur akan ayat-ayat Al-Quran dan akan hadis-hadis Nabi SAW. Ini sebab nombor satu untuk kuat iman. Ini sebab nombor satu untuk kuat iman. Mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi SAW, nombor satu untuk kuat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cahaya daripada Al-Quran akan masuk ke dalam hati, maka akan memantapkan hati. Maka kerana selalu dengar ayat Al-Quran dan tadabbur. Nak tadabbur pun kena pakai kitab tafsir. Tadabbur tu maknanya bukan fikir-fikir ayat Al-Quran lalu keluarkan sendiri. Bukan keluarkan sendiri tafsiran Al-Quran. Maka siapa yang bagi tafsir Quran pakai akal sendiri, walaupun betul tetap salah, walaupun betul tetap berdosa. Kalau ada setengah majlis macam bagi fikir, bagi baca satu orang baca ayat Quran, ketua inilah majlis bagi baca ayat Quran. Lalu apa pandangan awak tentang ayat ini? Apa pandangan awak? Ini namanya tafsir pakai akal. Tafsir pakai kepala sendiri, walaupun betul tetap salah, walaupun betul tetap berdosa. Maka berhati-hati. Berhati-hati, jangan tafsir pakai pahaman sendiri. Kerana satu orang ulama, orang yang layak untuk tafsirkan Al-Quran, dia mesti ada 15, kurang-kurangnya 15 ilmu mantap. 15 ilmu yang dia mantap, di antaranya ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tentang Al-Quran. Barulah dia layak untuk bagi tafsir Al-Quran. Kalau tidak, maka walaupun kalau dia tak ada ilmu itu, walaupun betul dia punya tafsiran, tetap salah, tetap berdosa. Apatah lagi kalau tafsiran yang salah. Maka hendaklah kita rujuk tafsir mu'tabar. Kita baca Quran, kita tadabbur renung makna dengan rujuk tafsir mu'tabar. Tafsir ulama silam. Ulama yang baru ni pun macam-macam ada. Tafsir yang ulama yang baru-baru ni pun macam-macam. Maka berhati-hati. Maka kita pegang tafsir mu'tabar, tafsir Imam Ibn Kathir, tafsir Imam Jalalain, tafsir Imam Suyuti, Jalalain Imam Suyuti, tafsir Al-Baghawi. Maka ini tafsir Qurtubi. Ini tafsir ulama mu'tabar ahli sunnah wal jamaah. Maka ini kita pegang. Tafsir yang baru-baru ni hati-hati. Macam-macam. Maka begitu. Kita baca Quran, tadabbur dengan rujuk tafsir mu'tabar. Tafsir rujuk tafsir yang mu'tabar. Maka ini asbab nombor satu untuk kuat iman. Asbab nombor satu untuk kuatkan iman, mantapkan iman kita kepada Allah SWT. Maka mudah-mudahan termasuk dalam ayat orang yang wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah Al-Quran, bertambah iman. Maka mudah-mudahan Allah SWT golongan kita daripada golongan orang-orang yang dipelihara telinga kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT, daripada sebab-sebab yang boleh menyebabkan kerugian kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT beri taufik kepada kita untuk selalu mendengarkan akan Al-Quran, mendengarkan akan firman Allah SWT, mendengarkan akan hadis Nabi SAW. Lalu kita dapat manfaat, kuatkan iman kita kepada Allah SWT. Amin, Allahumma amin, insyaAllah. Kita akan sambung pada mana akan datang. Allah alam bersyarat. Fatihah dan Jabul Ibad. Salam Allah rahmatina fil akhirah. Allah yahwil ahwalana wa yahmil sana ahwal wa na'udzu billahi min ahwal dhalal fa al-jihad wa ana wa akhtumna bil husna wa radil anna
وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih. Jazakumullah khair.